hujan kan. Sejuk. Sejuk Ha? Sejuk. So kelas macam mana? Kita batalkan. Tak sihat. Sehat tapi batuk. Boleh? Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabul izam. Syai'ullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Ayat surah Al-Mujadalah ayat 11. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang pada kamu sehingga aku, kata Rasulullah, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang hormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, tentunya pengurusi surau, jawatan kuasa, sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Kurang kehadiran malam ni, hujan maghrib hujan lebat. InsyaAllah lah kita teruslah pengajian kita. Kitab Akidah Ahlussunnah. Betul? Muka surat bukan? Ha? 35. Okey. 35 tu akidah sahih ke? Pasal yang keempat. 35. Kesimpulan. Oh, kesimpulan. Kesimpulan tak payah baca lah kot. Nak baca? Kita ya. Akidah yang sahih lah. Pasal 4. Pasal 4 akidah yang sahih. Okay. Akidah yang sahih, terdapat beberapa ciri akidah yang sahih. Suara saya ni kadang okey, kadang tak okey, kadang batuk. Dia tak berapa okey lagi. InsyaAllah kita cubalah. Baik. Jadi kita lihat akidah sahih. Pengertian akidah yang sahih dan ciri-ciri akidah yang sahih. InsyaAllah. Tajuknya akidah yang sahih, akidatus sahih. Kalau bahasa Arabnya akidatus sahih je. Dalam bahasa Melayu akidah yang sahih. Fasal Rabi', fasal keempat. Baik, pengertian akidah yang sahih dan ciri-ciri akidah yang sahih. Akidah yang sahih ialah i'tikad ataupun kepercayaan yang jazam, pasti dan tetap. Pasti dan tetap.
dalam hati seorang yang takluk di bawahnya 6 perkara. Akidah yang sahih ialah i'tikad ataupun pegangan ataupun kepercayaan yang pasti, jazam, tetap, yakin, kuat, macam lah. Yang tak mudah goyang lah je tu. Tak mudah goyang. Ini yang kata digetak sikit dah goyang. Getak sikit dah goyang kan. Ni tak tetap je tu kan. Dalam hati seorang yang takluk di bawahnya 6 perkara. 6 perkara. Pertama, mempercayai Allah Azza wa Jal. Pertama, mempercayai Allah Azza wa Jal. Nanti kita tengok satu. Kedua, mempercayai para malaikat. Ketiga, mempercayai para nabi dan rasul. Kelima, mempercayai kitab-kitab Allah, kitab Allah. Kelima, mempercayai hari akhirat ataupun kiamat. Dan kelima, mempercayai qada dan qada lah. Dia rukun 6 tu lah, rukun iman yang 6 tu lah. Rukun iman yang 6. Je tu. Baik, kita lihat pertama, mempercayai Allah Azza wa Jalla, iaitu mempercayai asma Allah. Asma mana nama-nama Allah yang maha mulia ataupun yang mulia, dan sifat-sifatnya yang suci daripada sifat-sifat naqais, sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat kebinasaan. Dan mempercayai zat Allah yang tidak mengandungi sebarang unsur ataupun sebarang anasir. Yang macam manusia ni dia ada unsur kan. Tanah, kita pada tanah. Lepas tu ada angin pun ada, air pun ada, api pun ada kan. Dia nampak unsur yang ada pada manusia, tapi yang lebih tanah lah gitu. Api pun ada juga. Kadang-kadang kita jumpa orang bongi kan. Bongi je, tak ada tak bongi kan. Colek sikit kan bongi. Colek sikit kan bongi kan. Itu namanya dia banyak unsur api tu. Unsur api. Okey. Kalau unsur air Soju kan. Apa hal kita buat je dia soju je, tak ada masalah. Kita kotuk kepala pun dia soju je. Kotuk kepala ke, kita terajang ke, dia soju je, tak ada masalah. Dia lebih pada unsur air lah kan. Macam tu. Jadi manusia dia ada 4 unsur tu. Tapi ialah, kalau Allah Ta'ala dia tidak ada unsur-unsur seperti api, air, kayu, kau benda lah. Dan juga mempercayai wujud Allah dengan bukti-bukti dan kenyataan yang ada di alam dunia inilah. Kenyataan di alam dunia ni, kenapaan banyak. Contohnya hari ni gerhana kan. Gerhana matahari tu tak? Okey, ni salah satu daripada kehebatan Allah Ta'ala lah. Yang mana matahari dan bulan tu dia tak berlanggar. Dia berselisih tapi tak berlanggar. Sebab apa? Kerana masing-masing bergerak ikut dia punya jalur dia, ikut dia punya orbit dia masing-masing. Sebenarnya matahari dengan bulan tu sebenarnya jauh jarak dia. Jarak dia jauh lah. Nampak macam dekat kan. Bila dia bersisih tu macam doket je. Sebenarnya jauh bukannya. Dan ada masa pula mereka itu tak bertemu. Ada masa bertemu. Ada masa bertemu sikit. Ada masa bertemu banyak. Ada masa berlaku pula gerhana bulan pula. Betul. Bila gerhana matahari berlaku ialah apabila bulan melindungi cahaya matahari daripada kena ke bumi. Kalau gerhana bulan macam mana pula? Adakah matahari melindungi bulan? Bila berlaku gerhana bulan, adakah matahari itu melindungi bulan? Kalau gerhana matahari, ini bumi, ini bulan, ini matahari. Betul tak? Habis kalau gerhana bulan, macam ni kau? Tukar tempat tak? Betul tak? Adakah macam tu? Tidak. Bila gerhana bulan, ini matahari. Ini matahari. Betul tak? Ini bumi. Ini bumi, ini bulan. Ini bumi, ini bulan kan? Itu dia katakan sebagai gerhana bulan. Ini matahari, ini bumi, ini bulan. Bila berlaku gerhana bulan, cahaya bumi itu kena pada bulan. Cahaya bumi kena pada bulan.
cahaya bumi yang dipantul oleh matahari kena pada bumi. Bumi kan ada bayang kan? Bayang bulan tu jatuh pada bulan. Bayang bumi jatuh pada bulan. Bayang bumi jatuh pada bulan. Itu dikatakan sebagai gerhana bulan. Okey. Jadi bila berlaku gerhana bulan ni, banyaklah dia punya kesan-kesan tertentu lah. Contohnya berlakunya pasang surut air dan sebagainya. Pasang surut air laut pun ini salah satu daripada kehebatan ciptaan Allah Ta'ala juga. Kalau berlaku surut, agak-agak kita ke mana pergi air tu? Bila berlaku surut tu, agak-agak air tu ke mana pergi? Adakah dia masuk dalam tanah ke? Tak tahu kan? Kita tengoklah bila berlaku surut tu kan jauh air tu pergi kan? Jauh tu pergi surut. Yang pelik kita tu, ke mana air tu pergi? Itu jadi persoalan kita lah. Itu semuanya berada dalam ilmu Allah Ta'ala lah. Adakah air itu masuk dalam tanah ke dan sebagainya, ataupun air itu pergi dekat Pulau Sumatera ke? Air itu pergi dia macam ceniak-ceniak lah tu kan, bila macam ni sengit tu, ini air kurang, air belah sini kurang. Kalau sengit macam ni, air belah sini lebih sikit kan, air belah Sumatera lah kurang. Agaknya tu kan agaknya tu agak-agak lah. Tapi nak tunjuk itulah kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh berlaku pasang surut macam tu. Tapi sungai tak ada pula pasang surut, tak? Dia tak ada pasang surut. Tapi kalau laut ni ada berlakunya pasang surut. Kemudian Allah Ta'ala mencipta satu lagi, tarikan graviti kan. Tarikan graviti ini pun kehebatan ciptaan Allah Ta'ala juga. Kalau tidak ada tarikan graviti, sudah tentu kalau kita jatuh, tentu jatuh ke atas, tak akan turun ke bawah. Tapi bila kita jatuh daripada pokok, mesti jatuh ke bawah, dia tak akan jatuh ke atas. Tapi kalau tidak ada tak ada tarikan graviti, kita tahulah kita pergi mana, terbang kan, terbang ke mana kan, terapung-apung lah di udara. Sebab apa? Tidak ada tarikan graviti. Betul juga kita ada kutub utara, kutub selatan. Ada kutub utara, kutub selatan. Kalau kita berada di kutub utara, kalau kita jatuh tetap ke bawah kan, ke tanah jugalah. Kalau kita berada di kutub selatan, kalau kita jatuh tetap juga kita jatuh ke tanah, tak juga jatuh ke bawah. Ni bumi bulat kan, kalau kita duduk kutub selatan agak kalau kita jatuh bawah kan. Kita berada di kutub selatan, kalau kita jatuh bawah macam tu, tak kan? Tetap jatuh, tetap juga akan menarik ke bumi lah, bumi akan menarik dia. Itulah ada kehebatan cipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adanya tarikan graviti kan. Cuma planet ni dia tarikan gravitinya berbeza-beza lah. Macam bulan tu graviti dia, tarikan graviti dia kurang. Itu sebabnya boleh kalau berada di bulan tu kita lihat, kalau Malaysia berada di bulan, tengoklah kalau dia melompat tu boleh melompat dengan jarak yang jauh. Jarak jauh kan. Sekali lompat tu jauh. Tapi kalau di Malaysia je tu, kalau lompat je tu mesti menang je. Olimpik dapat menang. Mesti juara kan, jauh lompat dia. Baik. Pertama tadi, mempercayai asma Allah, nama-nama Allah yang mulia. Nama Allah Ta'ala berapa? 99. Itu kita tahulah. Tapi adakah 99 sahaja? Tidak, sebenarnya banyak nama-nama Allah. Ada disebut dalam kitab Jauharul Marhub yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Klantani. Dalam kitab Jawi lah, kitab Jawi lama. Di situ disebutkan bahawa sebenarnya ada 3,000 nama Allah. Ada 3,000 nama Allah. Daripada 3,000 itu, ada sebahagiannya diketahui oleh para malaikat. Ada yang sebahagiannya diketahui oleh para jin.
ada diketahui oleh sebahagiannya oleh manusia. Jadi ada sebahagiannya semuanya berada dalam ilmu Allah Ta'ala sajalah. Hakikat yang tahu yang sebenarnya jumlahnya ialah Allah Ta'ala saja lebih tahu nama dia yang paling banyak. Baik, kemudian kedua, mempercayai para malaikat, iaitu mempercayai alam yang dapat dilihat di sebalik alam yang tidak dapat dilihat, iaitu malaikat suatu alam berada di alam yang halus dan termasuk dalam alam yang gaib yang tidak dapat dikesan oleh panca indera, di mana malaikat itu tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmaninya. Kenapa? Kerana malaikat dijadikan daripada nur. Malaikat dicipta daripada nur, ada daripada cahaya. Okey? Saiz malaikat ni sangat besar kalau ikut pada dia punya asal semula jadi ciptaan dia tu, saiz dia besar lah. Malahan kalau malaikat Jibril pun kalau dibuka sayapnya dibuka daripada timur ke barat. Daripada timur ke barat, sayapnya saja kan. Itu belum dia punya badan dia, kaki dia semua kan. Cuma malaikat ni dia boleh berubah bentuk dan berubah rupa menjadi manusia. Kalau ada saiz manusia, sama seperti manusia lah saiz dia. Kalau dia kembali pada saiz asal, dia besar lah balik. Macam tu. Saiz dia sangat besar lah, yang tidak kita terhitung lah saiz dia. Itu semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jumlah malaikat sebenarnya jauh lagi banyak berbanding dengan jumlah manusia dan jumlah kehidupan yang terdapat di alam ini. Dia lagi banyak. Kalau sebut dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, Nabi kan dibawa naik berjumpa dengan Allah Ta'ala, dan di itu juga Nabi nampak para malaikat kan yang masuk dan bertasbih kepada Allah kan, masuk ke ke satu kawasan di langit itu. Sekali dia masuk 70,000 malaikat, 70,000, dan dia dah masuk dan tak keluar lagi kan. Lepas tu malaikat lain pula masuk ke kawasan itu. Okey, jadi jumlahnya sangat banyak lah. Dan daripada malaikat tu yang wajib kita tahu tu ialah 10 malaikat je yang wajib kita tahu. Itulah malaikat apa lagi? Malaikat apa tu? Jibril, malaikat Mikail kan, malaikat Raqib, malaikat Atib, malaikat Munkar, Munkar Nakir. Apa lagi? Malaikat malaikat Malik, malaikat Ridwan, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Maut. Jadi ada 10 malaikat tu yang wajib kita tahu, yang wajib kita beriman kepada malaikat itu. Tetapi adakah jumlah malaikat tu 6 saja, 10 saja? Sebenarnya banyak lagi lah. Ada malaikat-malaikat lain seperti malaikat hafazah. Malaikat hafazah yang menjaga tubuh badan kita. Kemudian ada malaikat yang menanggung arasy. Sebanyak 9 malaikat yang menanggung arasy. Ada malaikat yang menjaga neraka. 19 malaikat yang menjaga neraka. Alaiha 19. Di atas neraka itu terdapat 19 malaikat. Malaikat yang sentiasa bertasbih. Malaikat yang membawa amalan kita. Ada malaikat membawa amalan kita 2 waktu pagi dan 2 waktu petang. Waktu pagi dibawa amalan naik kita ke langit, diganti dengan malaikat malam. Kalau malaikat malam tu dia bertugas sampai siang, sampai pagilah. Sampai pagi dia bawa naik amalan kita naik ke langit, diganti pula dengan malaikat siang. Sampai siang bertugaslah sampai petang. Sampai petang malaikat siang akan naik pula, diganti dengan malaikat malam. Malaikat itu silih berganti. Malaikat yang sentiasa mengaminkan kita. Contoh waktu kita baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Waktu kita baca Rabbana lakal hamdu tu ada malaikat yang mengaminkan kita. Malaikat yang menjaga rahim perempuan ada juga. Banyaklah, tidak terhirunglah sebenarnya para malaikat itu.
Malaikat maut pun ada juga pembantu-pembantu dia, malaikat maut. Dia tidak terhitung dalam banyaknya. Okey. Kemudian iaitu mempercayai alam yang dapat dilihat di sebalik alam yang tidak dapat dilihat. Kerana alam pun berbagai jenis. Ada alam zahir, alam batin, ada alam yang jabarut, alam malakut, alam jabarut, alam malakut, alam kubur, alam janin. Banyaklah alam tuan-tuan yang tak terkira pembagian alam ini. Kemudian malaikat berada di satu alam yang halus dan termasuk dalam alam yang gaib yang tidak dapat dikesan oleh panca indera. Dia malaikat itu tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmaninya. Kemudian yang ketiga, mempercayai rasul, iaitu mempercayai rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu menyampaikan syariatnya dan menjadi pemimpin ke arah petunjuk serta memimpin seluruh makhluk menuju kepada jalan yang hak ataupun jalan benar dan agama Allah yang sebenarnya, iaitulah agama Islam. Itulah para nabi dan para rasul lah. Tapi disebut dalam kata rukun iman itu ialah percaya pada rasul. Percaya pada rasul ni termasuk dalam percaya pada nabi juga, walaupun disebut hanya percaya pada rasul saja. Boleh tak disebut percaya pada rasul dan juga para nabi? Boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. Tapi lebih popular kepada rasul. Kerana rasul ini dia bukan hanya sekadar untuk diri dia, syariat itu malah sampaikan kepada umat dia, sampai pada umatnya. Dan jumlah rasul terdapat 313. Para nabi tidak terhitung banyaknya. Ada pendapat menyatakan sebanyak 240,000 orang nabi. 240,000 orang nabi telah pun dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada para nabi yang mempunyai pengikut dan ada para nabi yang tidak ada pengikut. Dan nabi yang paling banyak pengikut itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jumlah rasul 313. Cuma yang disebut dalam Quran hanya 25 orang saja. 25 orang rasul saja yang disebut. Di kalangan rasul itu ada rasul yang disebut banyak kali dalam Quran. Ada yang rasul yang disebut sekali dua je dalam Quran. Rasul yang paling banyak disebut ialah baginda Rasulullah SAW, Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ismail kan? Itu nabi-nabi dan rasul yang banyak disebut nama dalam Quran. Nabi Ilyasa ini sekali dua je lah sebut je tu. Sebab tak banyak sangat kita tahulah tentang cerita dia, tentang Nabi sebut. Yang banyak ialah Nabi Musa. Nabi Musa banyak kali sebut. Nabi Adam pun begitu juga, banyak kali sebut Allah Ta'ala dalam Quran. Kenapa banyak kali sebut? Ini persoalannya. Kenapa Nabi ni banyak sebut, yang ini tak banyak sebut? Kerana salah satu sebabnya ialah banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku tu kan, benda tu berlanjutan sehingga sekarang. Peristiwa yang berlaku tu ada kaitan sehingga sama sekarang. Seperti kaum Bani Israel kan. Kaum Bani Israel itu hidup pada zaman Nabi Musa. Tapi dia punya pengikut-pengikutnya, PL perangai tu perangai-perangai sama sampai sekarang ni, masih ada lagi perangai-perangai dia. Itu sebabnya banyak kali sebut kisahnya dalam Quran. Kisah Bani Israel kan. Baik. Nabi Isa pun banyak juga disebut. Kemudian yang keempat, mempercayai kitab-kitab Allah, iaitu mempercayai kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul untuk mengetahui perkara-perkara yang hak dan juga perkara-perkara yang batal, perkara yang halal, perkara yang haram, dan juga mengandungi beberapa ajaran dan peringatan yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada para rasul untuk menyinari alam yang dengan sinaran tauhid kepada Allah, dengan sinaran tauhid.
Perkataan tauhid itu diambil daripada wahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Apa makna wahada? Esa. Esa. Allah Ta'ala bersifat esa. Esa yang tidak boleh menerima bahagi. Esa yang tidak dapat dilihat. Esa yang tidak mengambil kadar lapang dia. Kalau makhluk pun dia ada dua. Bila sebut makhluk ada dua. Satu jisim, satu arat. Satu jisim, satu arat. Jisim pula bagi pada dua. Satu jisim yang boleh menerima bahagi, satu lagi jisim yang tidak boleh menerima bahagi. Satu jisim yang boleh menerima bahagi, satu jisim yang tidak boleh menerima bahagi. Okey. Jisim yang boleh menerima bahagi banyaklah. Kan? Banyaklah benda-benda saiz besar ni boleh kita bahagi-bagi kan, bagi dua. Kan? Bagi 3, bagi 4, bagi 10, bagi 8, kan? Bagi 16 dan sebagainya. Ada jisim yang tak boleh menerima bahagi, jisim yang sangat halus. Tak boleh menerima bahagi. Okey. Siang, waktu siang boleh kita bagi tak siang tu? Kita ambil parang, kita potong siang. Boleh bagi tak? Tak boleh bagi. Kan? Cuma siang dia ada waktu pagi, waktu duha, waktu tengah hari sikit dan waktu tengah hari, waktu petang dan sebagainya. Itu bahagian bagi macam tu je lah. Tapi kalau kita ambil parang, kita potong siang boleh tak? Tak boleh. Kerana dia jisim yang latif, jisim yang sangat halus, yang tidak boleh menerima bahagi. Malam pun betul juga, kita tak boleh nak potong malam. Kan? Walaupun malam tu ada pembahagian dia. Maghrib, lepas isyak, tengah malam. Kan? Waktu sahur, waktu apa? Waktu qiyamul lail kan, pukul 3 pagi. Kan? Lepas tu waktu fajar, terbit matahari. Waktu subuh, waktu fajar dan sebagainya kan. Semana malam pun kalau segi daripada satu sudut dia boleh bagi-bagi kan. Tapi kalau kita ambil parang, kita potong malam, boleh potong tak? Tak boleh potong malam. Kenapa? Dia adalah satu jisim yang latif, jisim yang lembut. Walaupun begitu, Allah Ta'ala benda bukan begitu. Bukan daripada jisim, kan? Memang Allah Ta'ala tak boleh membahagi, tapi dia bukan jisim. Allah Ta'ala tak boleh membahagi, tapi dia bukan jisim. Ni tadi ada benda yang jisim, tapi dia tak boleh membahagi. Okay? Arat pula ialah seperti, arat ni sifat suatu benda lah. Sama ada besar, kecil, kan, warna dia warna apa, coklat, hijau, biru, kan, 4 segi, bulat, lonjong. Masa, kan, dikaitkan dengan masa, kan, pukul 11, pukul 12, pukul 13, 14 sebagainya. Itu dikatakan sebagai arat. Dan arat ni biasanya duduk pada zat. Arat duduk pada zat. Arat satu benda yang tidak bercerai tangan daripada zat. Arat ada masanya bergerak, ada masanya diam. Kalau dia tak bergerak, dia diam. Kalau tak bergerak, dia bergerak. Tak diam, bergerak. Arat duduk pada jisim lah, pada jirim, pada zat. Baik. Jadi kita percaya kitab-kitab turunkan itu kepada Rasul itu untuk mengetahui perkara-perkara yang hak dan juga perkara yang batil, perkara halal dan haram. Cuma benda halal dan haram kadang-kadang dia tak sebut secara langsung. Contohnya ayat Quran berkenaan dengan perintah sembahyang, aqimus solah, dirikan sembahyang. Ada tak sebut situ wajib? Ada tak situ sebut wajib? Aqimus solah wa atuz zakah, dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Ada tak sebut perkataan wajib situ? Ada tak? Tak nampak kan? Tak nampak kan? Tapi ada sebuah ayat disebut wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Terus memang direct sebut wa halallahu bai'a wa harrama riba. Okey, Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, apa lagi? Ayat huriman alaikumul maitah, diharam kepada kamu tu makan bangkai. Disebut direct halal. Yang haram kan? Aja tu. Kalau tadi dia tak sebut wajib, tetapi macam mana kita tahu dia wajib? Yang mengetahui wajib itu ialah para ulama.
ulama telah membuat kesimpulan apa saja perintah yang terdapat daripada Quran, ayat perintah bermakna wajib. Apa saja ayat-ayat berperintah larangan bermakna haram. Apa saja ayat terdapat Quran menyatakan tentang perintah adalah bermakna wajib, selama mana tidak ada dalil yang lain menyatakan dirinya sunat. Dan begitu juga ayat-ayat terdapat Quran yang menunjukkan kepada perintah larangan. Setiap larangan adalah bermakna haram, jangan buat, selama mana tidak ada satu nas menyatakan dianya adalah bukan haram, dan sebagainya. Kemudian dalam Quran pula disebut tentang peristiwa-peristiwa terdahulu, kan, umat-umat ataupun kisah-kisah para nabi dan para rasul terdahululah. Okey, yang mana kisah-kisah itu diceritakan kepada baginda Rasulullah SAW. Ini nak nyatakan tentang mukjizat. Kalau ikutkan Nabi, kalau ditanya tentang Nabi lah kisah Bani Israel ke, Nabi pun tak boleh nak cerita. Kalau ditanya pada Nabi tentang kisah Qabil dan Habil, cerita Qabil dan Habil, kan, di mana Habil abang telah membunuh si Qabil adik dia, kan, anak Nabi Adam AS, kan. Nabi pun tak tahu cerita tu, kecuali Quran ceritakan. Quran cerita baru Nabi tahu, betul tak? Kalau tak, Nabi pun tak tahu cerita tu. Betul juga kisah Nabi Musa ke, Nabi Isa ke dan sebagainya. Nabi pun tak boleh nak cerita kecuali berdasarkan kepada wahyu. Itu antara tujuan wahyu tu, Quran diturunkan. Kerana ada persoalan-persoalan tertentu, kadang-kadang kan orang kafir ni dia tanya dengan Nabi kisah-kisah tertentu yang berlaku pada zaman dulu. Jadi Nabi pun tak boleh nak cerita. Sebab Nabi tak hidup masa tu. So macam mana nak tahu? Jadi berdasarkan pada Quran. Jadi makna kat situ, makna Quran ni wahyu daripada Allah, bukan ciptaan Nabi, bukan ciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Okey. Kemudian ada pula ulama menyatakan bahawa Quran ni dia terbagi pada 7 pembahagian, 7 juzuk ataupun 7 pembahagian. Quran terbagi pada 7. Pertama, dalam Quran itu terdapatnya ayat amar, perintah. Dalam Quran juga terdapat ayat larangan. Dalam Quran juga terdapat ayat orang kata halal. Dalam Quran juga terdapat menyatakan ayat haram. Dalam Quran juga terdapat ayat muhkamat. Dalam Quran juga terdapat ayat mutasyabihat. Dan dalam Quran juga terdapat ayat tamsiliyat, tamsil, perbandingan, perumpamaan lah. Macam tu. Jadi setiap ayat-ayat itu ada dia punya tujuan-tujuannya yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita lah, pada baginda Rasulullah SAW. Cuma kalau tuan-tuan lihat dalam surah Ali Imran, di situ dibagi Quran, ayat Quran tu pecah dua je. Pertama ayat muhkamat, ayat yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ialah ayat yang jelas dan terang makna. Yang kedua ayat yang mutasyabihat tidak jelas. Tak jelas lah, mana sama-sama lah maknanya, kan. Tapi kalau separuh daripada ulama sebut ada 7 tadi pembahagian, pecahan daripada Quran. Aja tu 7 pecahan. Baik, setiap ayat itu mengandungi, kan, hikmah-hikmah tertentu lah. Hikmah-hikmah tertentu. Dan Quran ni satu mukjizat, yang mana Quran ini kita tidak boleh sentuh tanpa ayat Quran. Tanpa wudu. Nak sentuh Quran mesti ada wudu. Dia tak sama macam kita tersentuh benda lain. Sentuh surat khabar perlu wudu tak? Tak perlu. Kan sentuh buku biasa perlu wudu tak? Tak perlu wudu. Tapi sentuh Quran lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh sentuh akannya kecuali orang-orang yang suci ataupun orang yang bersih. Saya nak pegang Quran, mestilah kita ada wudu, kan? Macam tu. Baik. Kemudian
Quran juga mengandungi nahwu dan juga saraf. Nahwu, saraf dan juga ilmu-ilmu tajwid, ilmu-ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu balaghah, kan, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu bayan dan sebagainya. Banyak hikmah-hikmah yang terdapat dalam Quran ni. Yang mana Quran ni kalau kita kaji memang tak pernah habis lah kalau kita kaji. Ada Quran ni di mana ujungnya sama je. Ujung sama. Ada Quran ni ujungnya kalau pada atas, dua-dua semua pada atas. Ujung dia pada atas. Tak? Ada Quran yang ayatnya kadang-kadang pendek saja. Dan ada Quran ayatnya panjang. Satu ayat panjang sangat. Ada Quran ni ayatnya pendek sangat. Wal asri pendek kan? Wal fajri pendek sangat. Toha Sod kan? Pendek kan? Itu namanya ayat apa? Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni kan Nabi pun tak boleh nak uraikan. Semuanya itu berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kenapa Allah Ta'ala tersebut Sod, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, kan? Hamim, Ain, Mim, Sod, kan? Hamim, Ain, Mim, Sod. Tak? Kenapa ayat tu begitu? Sebab ulama-ulama pun mereka itu tidak menghuraikan apakah makna dia. Mereka serah pada Allah lah apakah makna sebenarnya. Sod tu apa maknanya? Yasin apa maknanya? Ada sebab ulama menghuraikan, kan? Ada sebab ulama diam, tawakuf diam. Serah pada Allah apa maknanya. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, kan? Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, kan? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, Yasin, kan? Hamim, Hamim, tak? Alif lam mim, sama lah tu. Kalau huruf muqatta'ah. Yang mana sebab ulama dia menghuraikan mana, sebab tak serah pada Allah lah apakah makna sebenarnya. Jadi orang Arab, tuan-tuan, orang Arab ni, mereka ni dia mempunyai kemahiran, contohnya mengarang syair, mengarang syair, sajak dan sebagainya. Sebelum Quran diturunkan, mereka hebatlah dengan syair-syair mereka. Malah syair-syair itu dipertandingkan. Siapa yang sajak dia syair yang hebat, yang menang dapat dia, dan digantungkan di Kaabah, kan? Gantungkan di Kaabah syair mereka. Hebatlah. Bila Quran turun, kan, mereka takjub dengan Quran itu. Kenapa? Kerana dia tak sama dengan syair. Rupanya gaya bahasa, kan, gaya bahasa yang terdapat dalam Quran ni jauh lagi tinggi. Jauh lagi tinggi gaya bahasanya berbanding dengan syair-syair yang mereka karang itu. Guridam, sesajak dan sebagainya yang mereka karang. Sehingga kan mereka takjub dengan ayat Quran tadilah. Itu sebabnya kalau bahas Al-Quran ni memang tak pernah habis. Contohlah kita bahas nahwu, ilmu nahwu tentang Quran. Ilmu nahwu saja kalau kita nak bahas banyak. Ilmu nahwu, kan, contohnya kata apa dikatakan kalam dalam ilmu nahwu. Kalam tu apa dia? Lafaz apa dia? Mufid apa dia? Kan? Kemudian babul fa'il, babul maf'ul bih, na'at, man'u, sifat, kan, sifat badal, mubdal min, kan, syarat ikut masyhurut dan sebagainya, kan, maf'ul bih, maf'ul min ajri, kan, itu semua terdapat dalam nahwu tu. Dia ada kait-kait dengan perbahasan terdapat Al-Quran. Mubtada khabar, kan. Kemudian fa saja disebut fa. Fa dalam Quran pun banyak jenis fa. Waw dalam Quran pun banyak jenis waw. Biasa kita faham waw ni makna dan. Tapi ada masa waw bukan bermakna dan. Ada waw qasam, waw sumpah. Kan? Ada waw yang bermakna ma'a berserta. Macam fa pun juga. Ada fa jawab syarat. Ada fa tafri', ada fa tafsil. Kemudian ba macam juga.
Ba asal mana beri ba ni dengan. Kan? Ada ba sababiyah. Ada ba qasam sumpah. Ba saja. Tak. Ada ba bermakna maaf berserta. Okey. Kap saja ada macam kap. Kap seperti, asal mana kap ni seperti. Ada kap tasbih penyerupaan. Ada kap tamsil contoh. Ada kap tamzil perbandingan. Perbandingan. Kap saja. Tu kap saja. Nampak? Kan? Itu sebabnya kalau bahas ayat Quran ni tak pernah habis. Itu sebab ulama-ulama mengarang berjilid-jilid kitab. Berjilid-jilid kitab berkenaan Quran saja. Kan? Itu belum bincang tentang i'rab. Belum bincang tafsir. Kan? Ada ulama sekarang kitab i'rabul Quran. I'rab Quran. Kan? Dia bincang tentang i'rab Quran saja. Alif lam ni, alif lam ni tu apa? Kazalika tu za tu apa benda? Za tu apa? Lika tu benda. Kitab, al-kitab tu alif lam tu alif lam apa? Kitab tu jatuh apa? Tak ada ke khabar dan sebagainya. Kan? Dia bahas tentang i'rab saja, berjilid kitab. Belum bahas tentang tafsir kitab, tafsir Al-Quran lagi. Tafsir pun macam-macam jenis tafsir kan. Tafsir bil ra'yi, tafsir bil maksur, kan? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baidawi, tafsir Al-Munir. Kan? Tafsir Sun Haji pun ada. Tak? Tafsir Tabari, tafsir Al-Kasyaf zaman hari kan, tafsir Al-Kasyaf zaman hari punya. Berjilid kitab kan dikarang ulama berkenaan Quran saja. Dengan Quran kan. Nampak? Itulah kehebatan Islam. Kehebatan kan. Itu belum hadis lagi. Kan? Belum hadis lagi, belum tauhid lagi, belum fiqh lagi, belum tasawuf lagi. Nahu je tentang balaghah pun berjilid kitab. Berpuluh kitab tentang balaghah. Ilmu ma'ni, bayan, ma'ni, bayan, badi'. Ma'ni, bayan, badi'. Kan? Tentang balaghah saja. Masya-Allah tuan-tuan. Gak bilo lapis kan? Tak habis-habis kita. Tentang kayanya Quran tu kan. Jadi pembahasan ni. Baik. Kau pernah cakap kadang tak sadar dah aku apa. Baik. Yang kelima, mempercayai hari akhirat, iaitu mempercayai hari akhirat, hari kiamat pasti dan tetap berlaku dan mengandungi peristiwa-peristiwa terjadi di saat itu. Seperti bangkit daripada kubur, hidup lagi sesudah mati, memperolehi balasan pahala atas seksa, mahsyar, siratal mustaqim, syurga, neraka dan juga lain-lain lagi. Kita kena percaya pada akhirat. Kenapa kita kena percaya pada akhirat? Kan? Adakah hari akhirat ni betul-betul berlaku atau tidak? Kan? Dalam Quran memang ada sebutlah banyak berkenaan ayat Quran ini. Contohnya surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kan? Bila berlakunya kegoncangan, maka segala apa yang terdapat dalam bumi dihamburkan, dikeluarkan. Kan? Itu berkenaan dengan hari kiamat. Dalam Quran banyak berkenaan dengan hari kiamat ni. Semaknanya ayat benda tu pasti berlaku, kiamat itu. Cuma kita tak pasti bila akan berlaku. Tanda yang paling jelas yang kita nampak kiamat ni masih kata hampir berlaku ialah contohnya waktu semakin singkat. Waktu semakin singkat, itu yang paling jelas kita nampak lah. Tak tahulah kalau tuan-tuan tak rasa, tapi saya rasa memang waktu tu semakin singkat. Kan? Sekejap kita nampak dah setahun. Kan? Kalau dulu nak tunggu setahun tu punya lah lama setahun. Betul ke kalau Jumaat berlaku memang jatuh hari Jumaat? Kalau ikut pada sumber dia begitulah. Hari Jumaat. Cuma hari Jumaat bila? Tak tahulah kita Jumaat bila. Kerana kiamat ni pun dia ada tanda-tanda kiamat.
Kan? Dia ada tanda besar, ada tanda kecil. Kalau tanda-tanda kecil tu memang dah banyak berlaku lah. Gempa bumi, tanda kecil. Gempa bumi sana, gempa bumi sini, peperangan sana, peperangan sini, kan? Zina, arak, tak? Fitnah sana, fitnah sini, sebagainya. Itu semua alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil banyak berlaku. Cuma kita menanti tanda-tanda besar. Turunnya Imam Mahdi, pun kemudian keluarnya Dajjal. Okay? Kalau pahaman Dajjal ni, itu memang tak dapat dinafikan lah. Pakatan Dajjal itu biasa kita dengar. Tapi hakikat Dajjal sebenarnya tu, itu yang kita masih tunggu. Batang tubuh Dajjal tu sebenarnya kita tunggu. Malahan nak kata faham permisif dan sebagainya. Faham permisif akan yang orang kata pahaman yang apa tu, mata satu kan. Apa nama tu? Permisif kan? Itu pun orang kata Dajjal. Dia kata Dajjal kan. Tapi hakikat Dajjal sebenarnya mana? Itu semua masih lagi berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pada zaman Nabi pun pernah diberitahu tentang Dajjal, kan? Kisah Tamim Ad-Dari itu bersama dengan sahabat-sahabatnya 30 orang yang pergi belayar tu, kan? Akhirnya mereka terdampar di satu pulau di selatan Yaman, istilahnya. Itu hadis sahih tu. Di mana Tamim Ad-Dari itu terdampar di pulau tu, dan mereka berjumpa dengan satu makhluk yang dia macam manusia juga sebenarnya. Tapi dia keadaan dia kata terikat bergari, dia belenggu macam tu lah. Ya'juj Ma'juj lain. Ya'juj dan Ma'juj itu yang kisah pada zaman Iskandar Zulkarnain itu. Kita Zulkarnain, kan? Yang mana Ya'juj Ma'juj itu yang kerjanya mengorek tanah tu. Dia korek tanah, kan? Dan raja yang soleh masa tu Zulkarnain nama dia. Raja Zulkarnain. Orang kata Iskandar the Great, kan? Alexander the Great, orang kata itu. Tapi sebenarnya Alexander itu bukan Islam. Dia bukan Islam. Dia kafir. Ada pendapat menyatakan ada seorang lagi raja Islam, namanya Zulkarnain. Dia memerintah timur dan barat masa itu. Dia inilah yang perintahkan kepada rakyat dia, kepada badan tenteranya untuk kata ditutup tembok tu. Dia buat tembok yang besar, kan? Dibuat dengan timah, dan disalut dengan timah, dengan apa semua, kan, untuk menghalang daripada Ya'juj Ma'juj tu keluar. Macam tu. Tembok Zulkarnain, macam tu. Tapi esok kat ujung-ujung akhir dunia tu, tembok tu akan pecah juga lah. Kerana memang makhluk tu memang suka mengorek. Kuku dia tajam kan, dia suka mengorek-ngorek. Sekarang ni pun mereka masih mengorek lagi. Tapi bila sampai satu tahap, bila lubang nak terbuka, akhirnya Allah Ta'ala tutup balik. Akan datang satu masa nanti dia akan keluar lagi, Allah Ta'ala tak akan tutup lagi. Habis keluar, dia akan keluar lah. Itu selepas daripada Dajjal. Selepas daripada Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS. Lepas daripada peristiwa Dajjal. Peristiwa Dajjal itu pun lama juga peristiwa dia. Itu pun banyak kerosakan yang bawa oleh Dajjal masa itu. Dajjal tu dia akan bawa syurga, bawa neraka. Yang syurga itulah neraka, yang neraka itu syurga. Itu Dajjal lah tu. Ramai yang ini pengikut kepada Dajjal. Tak apa golongan Yahudi lah. Yahudi adalah pengikut setia kepada Dajjal masa tu. Baik, kemudian yang keenam, mempercayai qada dan qadar, iaitu mempercayai hukum Allah dan juga takdirnya, bahawa Allah Ta'ala adalah mengatur segala perkara yang berlaku
dan terjadi di alam dunia ini dengan kebijaksanaan dan juga kehendaknya sendiri. Dan kesemuanya itu adalah berjalan sesuai dan selaras dengan kehendak yang direncanakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam alam ini. Okey, qada dan qadar. Gitu. Qada ni kita fahamlah, ketentuan Allah, takdir dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh melawan qada dan qadar Allah. Cuma kita ada usaha dan juga ikhtiar dan juga doa lah. Allah Ta'ala kita bagi usaha, ikhtiar dan juga doa. Kalau kita nak mencapai suatu kejayaan, kita kena usaha dan juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak terhindar pada bala bencana dan musibah pun juga kena usaha, berdoa. Doa supaya kita terhindar pada musibah. Tetapi satu benda yang nak berlaku, kita tak boleh nak elak. Kalau Allah Ta'ala nak takdirkan berlaku pada kita, kita buat macam mana pun kita tak boleh nak elak. Hatta kalau kita mencari 1000 orang pembantu, 1000 orang pembantu untuk menolak azab Allah daripada terkena pada kita, kita tak akan mampu menolaknya. Kalau dah ditentukan pada kita, kita akan kena. Begitu juga nikmat, kan? Kita nak menghalang, kita mohon supaya Allah Ta'ala bagi kita nikmat tadi. Ada orang lain nak halang nikmat itu. Ada orang lain nak halang daripada kita dapat nikmat itu. Okey? Kalau dah ditakdirkan nikmat itu kita punya, kita akan dapat. Walau macam mana pun orang cuba menghalang. Nampak? Okey? Jadi kemudian dalam dunia ni masing-masing kalau ikutkan, semua nak senang, semua nak senang, semua nak bahagia, semua nak kaya, semua nak. Tetapi hakikatnya, adakah kita dapat mencapai semuanya? Tidak. Hakikat kita nampak dalam dunia ni, ada orang kaya, ada orang miskin. Ada kaya dan orang miskin. Kalau kita tanya orang miskin, kau nak kaya tak? Semua nak kaya. Kalau kita tanya dengan orang kaya, kau nak miskin tak? Tak. Semua nak kaya. Dah kaya kan? Semua tak nak miskin, semua nak kaya. Tetapi hakikat realitinya kita nampak, kan? Ada orang kaya dan ada orang miskin. Itulah. Sampailah bila-bila ada kaya dan miskin. Kan? Kalau kaya pun ada juga tahap dia. Ada yang sangat kaya, ada yang sederhana kaya, dan ada kurang kaya. Kaya juga tapi kaya dia kurang lah. Miskin pun betul juga. Ada yang miskin tegar namanya. Miskin tegar. Miskin tegar. Ada yang miskin saja. Ada yang kurang miskin. Dia miskin tapi kurang lah macam tu. Dah tak? Tapi kalau kita tanya semuanya, semua nak kaya tak? Semua nak kaya. Tak ada yang tak nak kaya. Semua nak hidup senang. Kalau anak tu, anak pesa tu, kalau kita tanya semua anak, semua parent lah. Kalau anak ambil SPM, contohnya buat SPM berapa subjek? 10 subjek lah. Okay. Kalau kita nak tanya semua parent, semua nak A tak? Semua nak dapat A. Semua nak dapat A. Tak ada yang nak dapat B, C dan sebagainya. Semua nak A. Tapi hakikat kita nampak sama lah. Dalam kelas, kan, ada anak dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kalau 30 orang pelajar, sampai ada nombor yang 30. Itu di peringkat kelas saja. Kalau ada peringkat tingkatan dia ada berapa? Kalau satu tingkatan kadang banyak kelas kan. Contohnya 5 kelas. Satu tingkatan 5 kelas. Okay? Satu kelas tu 35, darab dengan 5 kelas. Daripada semua tu akan ada nombor 1, nombor 2 sampai nombor last sekali. Dapat nombor last sekali kan. Nasib lah siapa yang dapat nombor last sekali. Tapi kalau kita tanya nombor last tu, kau nak nombor 1 tak? Nak. Semua nak nombor 1. Kadang-kadang semua nak nombor 1. Tak nak yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 sebagainya. Tapi hakikat yang berlaku begitulah. Masing-masing dah Allah Ta'ala tentukan pembahagian masing-masing. Daripada nombor 1 sampailah nombor yang paling last sekali. Macam tu. Jarang kita jumpa orang akan berkongsi markah.
Ada juga orang berkongsi Mekah, pelajar berkongsi Mekah ada juga. Tapi jaranglah pelajar yang berkongsi Mekah. Masing-masing akan ada perbezaan di antara satu lain. Ada yang lebih dan ada yang kurang. Itu dikatakan sebagai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya begitu. Hakikatnya dunia macam itulah. Gitu. Baik, iaitu mempercayai hukum Allah Taala dan takdir je, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengatur segala perkara yang berlaku dan jadi di alam dunia ini dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri, dan kesemuanya adalah berjalan sesuai dan selaras dengan kehendak Allah yang direncanakan Allah Taala. Dan Allah Taala akhirat besok dia tidak akan ditanya. Yang ditanya itu manusia. La yus'aluna amma yaf'alun. Dia tidak akan ditanya terhadap apa yang dilakukan. Sedangkan yang ditanya siapa? Makhluk. Makhluk yang akan ditanya. Kenapa begitu? Kita tak tahulah. Tak kata dah Allah Taala sebut macam tu. Kerana dia raja. Dia raja Tuhan sekalian alam. Takkan dia nak akan ditanya. Yang ditanya adalah makhluk. Kita ni hamba. Hamba yang akan ditanya. Raja mana? Tak? Saya tengok kalau raja tu, ada raja ditanya tak? Tak ada raja ditanya. Kan Perdana Menteri, ada Perdana Menteri tak masa dia berkuasa, ada tak Perdana Menteri tanya? Tak ada. Cuba besok tak berkuasa, ramai orang tanya dia. Tanya tu, tanya ni macam-macam. Dia ada ke mahkamah dan sebagainya kan. Cuma waktu dia berkuasa ada tak orang tanya? Tak ada. Semua tak boleh tanya. Semua nak tak berani kan. Sultan tu juga, raja. Ketika raja berkuasa, tak ada siapa tanya dia. Ini Allah Ta'ala kan, Tuhan sekalian alam. So siapa nak tanya Tuhan? Tak ada siapa yang mampu nak bertanya dia. Jadi akan tanya ialah makhluk, bukan Allah. La yus'aluna amma yuf'alun wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya terhadap apa yang dia kerjakan terhadap makhluk, sedangkan yang akan ditanya itulah makhluk itu sendiri terhadap apa yang makhluk itu telah lakukan. Habis sahaja. Itu saja perbincangan kita malam ini. InsyaAllah kita datang, kita sambung lagi akidah yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tak? Benda Nak tanya dari soalan. Macam mana nak dikaya dia tanya. yang dikaya. Dah straight kat main je. Ustaz, kalau katakan tanda-tanda akhir zaman baru. Jadi kalau negara-negara ni, contoh Arab lah, negara Arab Saudi itu nak berbaik dengan Israel kan, tiba-tiba sekarang itu ada tanda-tanda. Padahal Yahudi kan. Jadi bila tanda-tanda nak berbaik-baik ni, adakah itu juga macam tanda-tanda? Arab ni dia bukan daripada sekarang je berbaik dengan Israel. Dulu lagi dah. Sekarang nampak kan. Dulu dia pun mereka pun berbaik dengan Israel. Juga ke boleh kata? Boleh juga tanda-tanda kecil lah. Tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda besar. Tanda besar tu 10 tu. Dajjal, Dabbah, Ya'juj Ma'juj kan. Itu tanda besar tu 10 tanda besar. Yang lain-lain tu semua tanda kecil. Apa saja. Kan? Arab nak berbaik dengan Israel dan sebagainya, itu semua tanda kecil. Cuma Arab berbaik dengan Israel ni bukan sekarang aja. Dulu pun mereka ada berbaik dengan Israel. Kan? Mereka pun kadang-kadang kata bagi muka lah. Istilah kata ni, bagi muka pada Israel kan. Macam tu. Tapi ada juga mereka orang ni pun berbalas dengan Israel pun ada juga. Perang tetap perang, berbaik yang berbaik tetap berbaik. Ada juga berbaik dengan mereka. Kan? Ketika perjanjian Balfour kan, perjanjian Balfour tu. Perjanjian apa tu? Balfour. British kan, yang British bagi laluan kan untuk Israel mewujudkan tanah negara sendiri kan. Masa Israel masuk ke Palestin tu, di kalangan Arab pun mereka pun ada juga berperang dengan Israel masa tu.
mereka pun wujudkan satu kumpulan-kumpulan tertentu untuk lawan Israel. Tapi ada juga kalangan mereka yang bantu Israel juga masa tu. Tapi itulah disebabkan oleh Balfour tu kan, deklarasi namanya, deklarasi Balfour nama dia kan, yang wujud sebelum daripada selepas pada kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Selepas daripada kejatuhan kerajaan Uthmaniyah, sebelum daripada berlaku peperangan dunia yang kedua Islam. Belum berlaku perang lagi, perang dunia belum berlaku lagi. Kan? Masa tu bila kerajaan Uthmaniyah dah jatuh, kerajaan Uthmaniyah dulu luas, besar kerajaan Uthmaniyah tu, termasuk Palestin tu berada di bawah kerajaan Uthmaniyah masa tu. Bila kerajaan Uthmaniyah dah jatuh, jadi negara-negara jajahan Uthmaniyah semua dibagi-bagikan antara siapa yang terlibat dalam peperangan itu, British, Rusia dengan Amerika tersilap. British, Rusia, Amerika. Kan, ni tiga negara ni dia pecah-pecahkan. Dia pecah-pecahkan semua jajahan-jajahan kerajaan Uthmaniyah. Gitu. Dan Yahudi pun membantu British dalam peperangan melawan kerajaan Uthmaniyah masa tu. Jadi sebabkan mereka dah terhutang budi dengan Yahudi, British terhutang budi dengan Yahudi, jadi mereka kena bagilah sesuatu lah untuk orang Yahudi. Kena bagi sesuatu orang Yahudi sebagai membalas jasa Yahudi membantu mereka dan menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah masa itulah. Itu yang dibagi itu, yang keluar deklarasi Balfour kan, yang memberi laluan kepada Yahudi berhijrah beramai-ramai ke Palestin kan, kerana Palestin masa itu di bawah British setelah daripada kejatuhan kerajaan Uthmaniyah kan. Sebab berkejatuhan Uthmaniyah di mana Palestin jatuh di bawah perintah kerajaan British. Jadi sebabkan oleh British terhutang berbudi dengan Yahudi, jadi akhirnya tanah Palestin itu diserahkan kepada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi pun berhijrah beramai-ramai, sikit demi sikit, sampailah. Jadi orang masa perjanjian Balfour itu pun kan, orang Arab pun tidak dipanggil berunding. Orang Palestin pun kata penduduk asal di Palestin itu pun tidak dipanggil dalam perjanjian Balfour tu. Sepatutnya mereka dipanggil untuk berbincang lah kan, sama ada setuju atau tak setuju. Tapi mereka tak diberitahu. Lala tengok orang Yahudi dah mula masuk macam tu. Itu antara sebab lah macam tu. Dan banyak juga peperangan-peperangan berlaku masa tu. Ada perang kecil, ada perang besar. Mesir pun terlibat juga dalam peperangan masa tu. Mereka juga terlibat. Jordan pun terlibat kan, untuk kata lawan dengan Yahudi ni. Wallah alam lah, panjanglah cerita kenaan kisah tu. Habis habis insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'al mutaqabbal askan halalan barakatan kasra wa siyana fatih alim wa lana qulubana bi nur ma'rifatika wa ta'ala fa'arifin. Allahumma fakir bidin Din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Sama. Syukran. Alhamdulillah.